Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ketika mana Allah SWT memaklumkan kepada malaikat bahawa Allah melantik Adam sebagai khalifah di atas muka bumi, malaikat dengan keterbatasan ilmu pengetahuannya bertanya kepada Allah untuk memahami mengapakah Adam yang terpilih. Hal ini dirakamkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah memberitahu kepada malaikat bahawa sesungguhnya aku menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Qalu ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat bertanya, mengapakah ya Allah engkau memilih Adam sebagai khalifah di atas muka bumi, sedangkan Adam dengan sifat kejadiannya adalah merupakan makhluk yang berisiko untuk melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Sedangkan malaikat adalah merupakan makhluk yang sentiasa bertasbih, taat dan memuji Allah Ta'ala. Dan Allah menjawabnya dengan, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Malaikat tidak melihat satu daripada ciri penting mengapa Allah memilih Adam sebagai khalifah. Ianya diterangkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang berikutnya bahawa Allah melantik Adam sebagai khalifah di atas muka bumi adalah kerana kebolehan Adam sebagai makhluk yang boleh belajar dan berfikir. Inilah potensi Adam yang tidak dilihat oleh malaikat dan dihuraikan oleh Allah SWT dalam ayat yang berikutnya. Dalam arti kata yang lain, salah satu daripada ciri penting untuk membolehkan kita meneruskan tujuan Allah menjadikan kita sebagai keturunan Adam, sebagai khalifah di atas muka bumi ini, ialah kita mesti menjadi makhluk yang boleh berfikir. Allah tidak menafikan risiko dan kebarangkalian untuk Adam dan keturunannya itu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Tetapi Allah membawa malaikat dan kita sebagai umat Islam yang bertadabbur dengan Al-Quran untuk fokus kepada potensi Adam yang satu lagi, iaitu Adam adalah makhluk yang boleh berfikir, menakul, mencerna ilmu pengetahuan, menghasilkan kefahaman-kefahaman yang baru. Dan itulah yang diperlukan untuk khalifah berfungsi memakmurkan kehidupan di atas muka bumi ini menurut kehendak penciptanya. Dan dalam erti kata yang lain, sekiranya Bani Adam, para manusia ini boleh berfikir dengan baik, maka itu akan mengurangkan risiko mereka melakukan kerosakan dan menumpahkan darah di atas muka bumi ini. Maka jika kita rumuskan apa yang telah berlaku dalam penceritaan seperti mana yang dipaparkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya itu, bila mana hal ini kita kembalikan ia kepada soal pendidikan, maka kita harus menilai bahawa hasil daripada sebuah pendidikan adalah lahirnya manusia-manusia yang boleh berfikir dan berfungsi dengan baik. Manusia perlu berfikir untuk mengatur kerjanya. Manusia perlu berfikir untuk dia boleh mentadbir keluarganya. Manusia perlu berfikir untuk membolehkan dia itu menghargai dan memahami hidayah Allah SWT daripada wahyu yang diutuskan. Seandainya manusia sukar berfikir, tidak dapat berfikir, maka datangnya keindahan wahyu tidak dapat dihargai oleh para manusia. Justru para guru, para mereka yang terbabit dalam penggubalan dasar yang berkaitan dengan soal pendidikan, pendidikan mestilah dipastikan berfungsi ke arah memupuk kebolehan dan kemampuan berfikir anak-anak. Dan para ibu bapa serta anggota masyarakat pun haruslah memberikan dorongan dan rangsangan kepada anak-anak supaya mereka menjadi anak-anak yang terus berfikir dan mempunyai tahap penerokaan ilmu, kegairahan mereka terhadap perkara-perkara baru terus dikembangkan dalam kehidupan. Dan itulah yang menjadikan kita manusia, seperti yang disebutkan oleh seorang tokoh Islam yang penting, Jurjani, mengatakan bahawa al-insanu hayawanun natiq. Sesungguhnya manusia itu adalah hidupan yang boleh berfikir. Kebolehan berfikirlah yang menjadikan kita manusia, kemampuan berfikirlah yang membolehkan kita berperanan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Maka beragamalah kita dengan fikiran yang sihat dan gunakanlah fikiran yang sihat untuk mengembangkan agama dan umat seluruhnya, insya-Allah. Wallahu a'lamu bishawab.
Wabillahi hidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.